Maafkan ayah, Izzat. Maafkan ayah. Ayah sungguh menyesal kerana dikaburi kemewahan dan sanggup mengambil jalan yang singkat ini, Izzat. Maafkan ayah. Kawan-kawan sekalian, begitulah kesudahan cerita yang bertajuk Maafkan Ayah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Di sebuah sekolah, Izzat merupakan seorang murid yang sangat ceria. Dia juga berasal dari keluarga yang beradab. Setiap hari, dia akan dihantar oleh ayahnya ke sekolah dengan kereta besar dan mewah. Pakaian dan alat tulisnya juga berjenama mahal. Pendek kata, apa yang dihajatinya pasti akan ditunaikan oleh ayahnya. Oleh sebab itu, tidak hairanlah jika dia menjadi tumpuan di sekolahnya. Sungguh pun begitu, Izzat bukanlah seorang yang sombong. Dia berkawan dengan semua orang dan tidak memilih kawan. Salah seorang kawan rapatnya bernama Arif. Mereka belajar di kelas yang sama dan sering menghabiskan masa bersama-sama. Kring, kring. Loceng berbunyi menandakan tamatnya waktu persekolahan. Izzat dan Arif berjalan beriringan keluar dari kelas. Izzat terus menuju ke arah kereta bapanya yang sedang menunggu di luar pagar sekolah. Sementara Arif pula berjalan kaki sahaja pulang ke rumah. Izzat telah mengajak Arif untuk menaiki keretanya, tetapi Arif menolak. Tidak mahu mendengar alasan Arif lagi, Izzat terus menarik tangan Arif masuk ke dalam keretanya. Begitulah sikap Izzat yang sangat baik hati dengan kawan-kawannya. Setiap hari, dia akan dihantar dan dijemput oleh ayahnya dari sekolah. Jarang sekali ayah terlewat. Oleh sebab itu, Izzat berasa amat bersyukur kerana disayangi oleh kedua ibu bapanya. Betullah kata pepatah, langit tidak selalu cerah. Kusangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaannya Izzat kecapi itu tidaklah lama. Seperti hari kebiasaannya, selepas mendengar bunyi loceng sekolah berbunyi, Izzat bergegas keluar dari kelas. Hatinya berbunga-bunga kegembiraan. Ayahnya telah berjanji untuk membawanya ke suatu tempat bagi menyambut hari lahirnya. Terngiang-ngiang janji ayahnya 2 hari lepas. Izzat, hari lahir Izzat tahun ini, ayah ada kejutan istimewa untuk Izzat tahu, kata Encik Hakim kepada Izzat. Wah, hadiah istimewa. Seronoknya. Tak sabar rasanya. Terima kasih ayah. Sayang ayah. Ujar Izzat dengan penuh keterujaan sambil mencium mesra ayahnya. Ibunya mendengar perbualan dua beranak itu tersenyum manis. Sememangnya dari dulu lagi Izzat lebih rapat dan manja dengan ayahnya berbanding ibunya. Masa telah berlalu. Izzat melihat jam dipakainya. Jam dipakainya sudah menunjukkan pukul 2 petang. Namun, kelibat ayahnya masih belum kelihatan. Mana ayah ni? Tak sampai-sampai lagi. Rungut Izzat sambil menunggu dengan sabar. Selang beberapa minit kemudian, sebuah kenderaan berhenti di depan Izzat. Izzat, mari cikgu bawa kamu pulang ke rumah. Ayah kamu tidak dapat datang hari ini. Jelas guru kelasnya. Tapi, kenapa cikgu? Tanya Izzat keheranan. Izzat terus masuk ke dalam kereta Toyota Vios milik guru kelasnya itu. Setibanya di rumah, Izzat melihat kereta pihak berkuasa yang bertulis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berada di hadapan rumahnya. Izzat terus meluru ke arah ibunya yang sedang menangis teresak-esak. Ibu, kenapa ni ibu? Kenapa ibu menangis? Melihat ibunya yang sedemikian, Izzat turut menangis hibah. Kemudian, kelihatan sosok tubuh seorang lelaki dengan tangan yang bergari. Izzat sungguh terkejut melihat keadaan ayahnya yang sedemikian. Izzat terus meluru mendapatkan ayahnya, lalu memeluknya dengan erat.
"Maafkan ayah, Izzat. Maafkan ayah," rintih Encik Karim dalam tangisan. Beliau amat menyesal dengan perbuatannya selama ini. Kerana ingin kemewahan, beliau sanggup mengambil jalan yang singkat. Akhirnya, ayah Izzat ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana dipercayai terlibat dalam kes rasuah dan pecah amanah. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Kehidupan keluarga Izzat telah berubah. Izzat yang dahulunya seorang murid yang ceria, kini lebih suka menyendiri. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita janganlah bersifat tamak kerana akan merugikan diri sendiri. Kita juga haruslah membantras amalan rasuah dari merebak dan memberi kesan negatif kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Di hujung beranda menyantap keranji sambil termenung ke kedai nyonya. Rasuah dilanat cerminan terkeji, kelak menyesal tiada gunanya. Siang malam membawa beca, beca dibawa ke hujung kota. Tamak haloba menjadi punca, rasuah penyebab keluarga derita. Sekian, terima kasih.